علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang saya muliakan Datuk Arsyad selaku pengurusi Jawatankuasa Masjid Kepala Batah ni, dan yang berusaha Cikgu Saleh, ahli-ahli Jawatankuasa, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Sebenarnya malam ni digagah ni ialah sebagai penutup. Ana gagah juga. Takat mana yang larat, tak larat nak berhenti ya. Bercakap pasal Isra' Mi'raj ni dah jadi satu perkara yang biasa sangat kepada masyarakat kita, dan boleh dikatakan setiap tahun bila tiba bulan Rejab, majlis Isra' Mi'raj ni diadakan di masjid-masjid, di surau-surau dan di merata tempat lah. Dan penceramah pun ramai, terutama sekali penceramah yang muda-muda, yang lebih bertenaga. Ramai yang bercakap mengenai Isra' Mi'raj. Peristiwa Isra' Mi'raj ni memang diakui telah berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, para ulama hadis dan juga ulama-ulama Islam yang lain dalam bidang-bidang masing-masing berganding bahu untuk sama-sama mendapat menjelaskan perkara-perkara yang berkaitan dengan Isra' Mi'raj ni. Pertama sekali dari sudut bila masa berlakunya peristiwa Isra' Mi'raj ni, kalau kita rujuk kepada kitab-kitab yang membicarakan tentang hal ini, terutama sekali dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, Ibn Hajar Al-Asqalani ada menyatakan bahawa ulama-ulama telah tampil memberi pandangan masing-masing berdasarkan pada maklumat yang mereka dapati. Terdapat lebih daripada 10 pandangan tentang bila berlakunya peristiwa Isra' Mi'raj dan berapa kali berlaku Isra' Mi'raj. Seolah-olah peristiwa ini berlaku lebih daripada sekali. Wallahu a'lam. Kita tidak dapat kepastian. Pertama sekali disebabkan oleh maklumat-maklumat yang berkaitan tidak begitu jelas menyebut bahawa Isra' Mi'raj ini berlaku pada tarikh sekian-sekian. Tak ada. Jadi masing-masing ulama-ulama yang bahas tentang perkara ini cuba membuat andaian. Ada yang mengatakan Isra' Mi'raj ini berlaku pada bulan Rejab, dan ada yang lebih spesifik lagi mendakwa peristiwa ini berlaku pada malam 27 Rejab. Sebab itulah kita dapati ramai masjid-masjid, surau-surau masing-masing berlomba-lomba untuk mendapatkan malam 27 Rejab ini, terutama sekali apabila penceramah jemputan ni, penceramah yang agak popular, susah nak dapat tarikh dan mungkin perlu ditempah lebih awal. Sedangkan tarikh ini bukanlah satu tarikh yang muktamad. Ada pandangan yang mengatakan Isra' Mi'raj ini berlaku pada bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan pada bulan Rabiul Akhir. Ada yang mengatakan pada bulan Syawal. Bahkan ada yang mengatakan pada bulan Ramadan. Secara keseluruhannya tarikh bukan satu perkara yang
sangat penting untuk kita perbahaskan. Tapi yang paling penting sekali ialah tentang pengajaran daripada peristiwa Isra' Mi'raj. Peristiwa ini pasti berlaku. Quran merakamkan. Tapi Quran hanya merakamkan tentang peristiwa Isra' sahaja. Dalam Quran tidak menyebut tentang Mi'raj. Tapi Quran ada menyentuh tentang perkara-perkara yang berlaku semasa Mi'raj, semasa Nabi berada di Sidratul Muntaha, semasa Nabi berada selepas Sidratul Muntaha. Nabi menghadap Tuhan untuk menerima perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada disebut. Tetapi dalam hadis-hadis Nabi yang sahih, di samping hadis-hadis Nabi ataupun hadis-hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang tidak sahih, ulama-ulama hadis mendapati maklumat yang kita dapati daripada hadis-hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih ini sudah mencukupi, bahkan lebih daripada mencukupi untuk kita mengambil iktibar pengajaran daripada peristiwa Isra' Mi'raj. Pertama sekali kita lihat daripada ayat Al-Quran, satu-satunya ayat Al-Quran dalam surah Al-Isra'. Surah Al-Isra', nama pun mengambil sempena Al-Isra'. Ulama-ulama tafsir cuba mengaitkan peristiwa Isra' ni bukan hanya berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja, bahkan berlaku kepada para anbiya yang lain, tetapi dengan peristiwa yang berbeza. Peristiwa yang berbeza. Nabi Lut dan kaum dia, ketika Allah perintahkan kepada mereka supaya beredar daripada perkampungan asalnya ke kawasan lain, akhirnya Nabi Lut dan pengikut-pengikut dia beredar pada waktu malam. Fa'asri bi ahlika bi qit'in minal lail. Dan juga dalam ayat-ayat yang lain tentang Nabi Allah Musa umpamanya, Nabi Allah Isa dan beberapa orang para anbiya yang lain yang juga turut terlibat dalam peristiwa berjalan pada waktu malam. Ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa berjalan pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Al-Quran merakamkan subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Inilah satu-satunya ayat berkaitan dengan Isra'. Perkataan subhana ini menyentuh tentang Allah Subhanahu wa taala, di mana kita dikehendaki supaya terlebih dahulu meyakinkan tentang berita yang akan dimaklumkan selepas perkataan subhana. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, itu makna subhana. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Kita kena beriktikad bahawa Allah itu maha suci daripada segala sifat kekurangan, maha suci daripada segala sifat kelemahan, maha suci daripada segala sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita kena beriktikad sedemikian. Maknanya kalau dari sudut akidahnya kita belum jelas, belum beres, maka kita perlu bersihkan terlebih dahulu akidah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala
daripada segala sifat kekurangan, kelemahan yang mungkin apabila dimaklumkan tentang berita peristiwa Isra' Mi'raj ni, ada perkara-perkara yang di luar kemampuan akal kita untuk berfikir, dan dia boleh mengakibatkan ketidak boleh percaya tentang perkara-perkara yang berkenaan. Sebab itulah kita kena terlebih dahulu jelas dan i'tiqad kita terhadap Allah Subhanahu wa taala betul-betul mantap. Tak boleh goyah. Kalau kita percaya tak percaya ataupun tak kenal Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang telah diperkenalkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisnya yang sahih, maka perbahasan mengenai Isra' Mi'raj ini akan menjadi kacau bilau, sebab dia melibatkan perkara-perkara yang di luar kemampuan akal kita untuk berfikir. Persoalan-persoalan yang ditimbulkan dari sejak awal hari yang pertama Nabi sekembalinya Nabi daripada Isra' Mi'raj, Nabi telah dihujani dengan persoalan-persoalan yang tidak masuk akal. Bagaimana boleh pergi ke Baitul Maqdis pada malam yang berkenaan dan pada waktu sebelum masuk waktu subuh, malam yang sama kembali semula ke Mekah? Ini soalan yang pertama yang diajukan kepada Nabi. Dan banyak lagi soalan-soalan yang telah diajukan, menampakkan bahawa akal fikiran umat manusia pada ketika itu belum bersedia untuk menghadapi peristiwa Isra' Mi'raj. Belum lagi Nabi menceritakan tentang perkara-perkara yang diperlihatkan kepada Nabi semasa dalam perjalanan pergi dan pulang. Belum lagi cerita pasal dia menghadap Tuhan. Belum lagi cerita pasal Nabi menerima perintah Allah supaya menunaikan salat sehari semalam 50 waktu. Belum lagi cerita itu dan ini. Bagaimana perjalanan Nabi tadi sepantas penglihatan tunggangan Nabi yang dikenali sebagai Buraq. Belum, Nabi tak cerita lagi. Nabi baru cerita, semalam aku dibawa berjalan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi baru cerita setakat tu saja. Kemudian dia berkata, pagi ni kamu berada bersama dengan kami? Ya, Nabi kata ya. Siapa orang yang pertama yang mendapat berita ni? Ialah Abu Jahal. Abu Jahal orang yang pertama mendapat berita mengenai peristiwa Isra' Mi'raj. Jadi kalau kita masih ragu tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan Isra' Mi'raj ni, bermakna kita juga terpalit dengan penyakit-penyakit yang menimpa Abu Jahal dan mereka-mereka yang sama seperti mana Abu Jahal. Abu Jahal kata, kalau betul lah cakap Muhammad kata dia pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian malam ni balik pula bersama dengan kita sebelum masuk waktu subuh, maukah kamu cerita kepada kaum kamu? Kata Abu Jahal, sekiranya aku panggil semua kaum-kaum kamu, maknanya pengikut-pengikut Nabi Muhammad yang telah memeluk agama Islam bersama dengan Nabi Muhammad, dan Nabi cerita apa yang Nabi cerita kepada Abu Jahal sekarang ni, dia kata, maukah kamu, setujukah kamu cerita benda yang sama kepada kaum kamu apa yang telah kamu cerita kepada aku sekarang? Nabi kata okey, boleh. Dan selepas tu dia pun menjerit sekuat-kuat hati dia, memanggil sesiapa saja untuk datang mendengar berita ajaib. Kemudian bila ada orang ramai pakat datang, kata Abu Jahal, ceritalah
Apa yang kamu cerita kepada aku, cerita kepada orang ni. Nabi pun mulalah cerita, semalam aku dibawa berjalan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi tak cerita hal balik, dia cerita bawa berjalan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masing-masing ada yang tepuk dahi, ada yang tepuk kepala, ada yang bangun berdiri sekerat kemudian duduk balik, terkejut. Selama ni mereka dapat berita-berita yang tidak mengejutkan sangat. Nabi ajak masuk Islam, ajak mengucap 2 kalimah syahadat dengan mudah. Dengan mudahnya mereka. Abdullah ibn Mas'ud pada satu ketika Nabi keluar bersiar-siar bersama dengan Abu Bakar di kawasan-kawasan yang berhampiran dengan Mekah. Tiba-tiba mendapati Abdullah ibn Mas'ud sedang bekerja dengan majikan dia sebagai pengembala kambing. Nabi tanya kepada Abdullah ibn Mas'ud, ada tak kambing yang ada susu? Apa kata Abdullah ibn Mas'ud? Ada, tapi aku takkan boleh bagi, kerana kambing ni bukan milik aku, kata Abdullah ibn Mas'ud. Kambing ini milik majikan dia, bukan milik dia. Kemudian Nabi kata, ada tak kambing-kambing yang tidak ada susu? Abdullah bin Mas'ud kata ada. Kemudian dia pun bawalah kambing dara yang belum bunting, belum beranak, bawa kepada Nabi. Nabi gosok di atas belakang kambing dengan tangan dia, dan kemudian Nabi tepuk-tepuk. Akhirnya Nabi perah susu, dengan banyaknya susu keluar daripada kambing dara ini. Nabi pun minum, Abu Bakar pun minum, dan Abdullah bin Mas'ud pun minum. Selepas tu Nabi pun pulangkan kambing itu kepada Abdullah ibn Mas'ud. Lalu Abdullah ibn Mas'ud cuba gosok belakang kambing tu, tepuk-tepuk, perah, tak keluar susu. Dengan sebab apa yang dilihat oleh Abdullah ibn Mas'ud dengan mata kepala dia sendiri, tengok apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad, ini menarik perhatian dia. Dan dia pun mula bertanya tentang Nabi Muhammad, tentang risalah yang dia bawa, tentang mereka-mereka yang terlebih dahulu memeluk Islam daripada dia, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Khadijah isteri Nabi, Siti Khadijah, dan juga Sayyidina Ali. Abdullah ibn Mas'ud orang yang ke-6 masuk Islam, baru orang yang ke-6. Itu pun dengan mudahnya dia menerima dan memeluk agama Islam. Baru 5 minggu lepas saya di Sabah, satu orang datang daripada Pensiangan, satu tempat, saya nak cerita kat mana-mana pun tak tahu nak cerita sangat. Dia kata dia daripada Pensiangan, orang kaum Murud. Dia datang bersama dengan rombongan, adalah 2-3 belas orang. Kemudian sesampainya pagi yang berkenaan, petang tu masuk Islam, mengucap. Lepas dah mengucap, sakit kepala. Bila sakit kepala, dia tak tahu nak buat macam mana. Jadi saya tanyalah, ni macam mana? Dia orang kata biasa dah, kalau dia masuk Islam, saat-saat pertama dia masuk Islam, dia akan sakit kepala dan mata dia akan jadi merah. Dia sama ada dia berehat begitu saja ataupun dia tidur. Kadang-kadang ambil masa 1 hari 1 malam, kadang-kadang ambil masa sampai 2-3 hari, kadang-kadang sampai hampir seminggu. Saya kata apa masalahnya? Dia pun tak tahu cerita. Dia pun kata tak payah ubat, dia akan baik sendiri. Saya kata barangkali lah ada benda yang bersarang dalam kepala dia itu dah buat sekian lama. Ada yang masuk Islam umur dia dah 60 tahun. Ada seorang jumpa saya,
Dia kata umur dia dah 61 tahun, baru masuk Islam 2 minggu. Jadi dia bersalam. Bila bersalam dengan saya, dia minta nak peluk saya. Saya kata boleh. Sebelum dia peluk, saya peluk dia dulu. Bila peluk dia, dia menangis. Saya tanya dia, kenapa dia menangis? Dia kata sepatutnya dia masuk Islam lebih awal lagi, tapi dia kata dengan takdir Allah 2 minggu lepas dia baru memeluk Islam. Alhamdulillah. Saya kata ni satu nikmat Tuhan. Ada orang yang tak sempat masuk Islam sehingga meninggal dunia. Ada orang yang masuk Islam kemudian selepas mengucap dua kalimah syahadat terus meninggal dunia ni. Awak lebih bertuah kerana awak masuk Islam ketika awak masih sihat, ketika awak masih boleh menunaikan sebahagian daripada tuntutan Islam pada awak, semayang dan sebagainya. Jadi awak bertuah. Dia kata adik-beradik dia, sahabat-sahabat dia ramai lagi tempat dia duk tunggu nak masuk Islam, tunggu giliran nak masuk Islam. Jadi kata dia, kalau boleh tuan datanglah tempat kami. Saya kata jauh ke tempat ni? Dia kata perjalanan melalui kenderaan biasa, kereta, ambil masa dalam 4 jam. Kemudian kena naik bot. Naik bot tu tengok kalau keadaan bagus, dia boleh bergerak dengan cepat, dengan pantas, barangkali 1 jam lebih boleh sampai, kata dia. Saya kata insya-Allah kalau Tuhan izin kita pergilah. Mereka dah masuk Islam di situ seramai 196 orang. Yang ke 196 tu yang baru masuk Islam malam yang bertemu dengan saya tu. Jadi kami diceritalah orang-orang yang pendakwah-pendakwah, ustaz-ustaz kita yang dah pergi sebelum ni cerita masa pertama kali mereka pergi, seorang pun tak ada yang beragama Islam. Kemudian dengan usaha mereka, dengan hidayat dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, mulalah seorang demi seorang memeluk Islam, sehinggalah sekarang ni sudah mencapai jumlah 196 orang. Mereka dah punya masjid sendiri, dan masjid tu baru dibina dan belum siap sepenuhnya. Bumbung dengan lantai dah ada, tapi dinding belum ada. Bilik air pun kata dia belum siap sepenuhnya. Tapi dia kata kalau tuan nak pergi, kami siapkan dalam masa yang secepat mungkin, supaya tandas ni penting bagi kita. Jadi nak cerita, ramai orang memeluk Islam dengan mudah. Tak payah kita bercakap banyak-banyak dengan dia, dia memeluk Islam. Tapi tak kurang juga ramai yang tahu tentang Islam, yang arif tentang Islam, berjumpa sendiri dengan Nabi Muhammad pun tak memeluk Islam. Bahkan adik-beradik Nabi Muhammad, kaum keluarga dia, Abu Lahab, adik-beradik Nabi Muhammad, tak masuk Islam. Abu Talib, bapa saudara Nabi, tak masuk Islam. Abu Talib ni 2 beradik dengan Abdullah, bapa Nabi, 1 ibu dan 1 bapa. Abu Talib tak masuk Islam. Inilah kata hidayat di tangan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak boleh memberi hidayat kepada mereka yang engkau kehendaki, akan tetapi Allah akan memberi hidayat kepada mereka yang Allah kehendaki. Jadi soal hidayat ni hak Tuhan, tapi kita boleh tunjuk, boleh terangkan pada mereka, boleh jelaskan, dan akhirnya Allah yang akan menentukan sama ada dia mendapat hidayat ataupun tidak. Balik kita pada peristiwa Isra' Mi'raj. Bila Abu Jahal buat cerita, riuh renahlah orang ramai, terkejut.
Kemudian kata Abu Jahal, ada satu lagi permintaan dia. Nabi dia kata dia, setujukah kamu kalau aku maklumkan perkara ini kepada sahabat kamu, iaitu Abu Bakar? Kata Nabi, setuju. Dia pun bergegaslah pergi berjumpa dengan Abu Bakar dan memberitahu kepada Abu Bakar, sahabat kamu dah buat cerita yang bukan-bukan. Dia kata semalam dia pergi ke Baitul Maqdis dan pagi ini dia dah balik bersama dengan kami, bersama dengan kita di sini. Kata Abu Bakar, betulkah itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, ataupun itu saja-saja buat-buat cerita, ataupun kamu saja-saja nak buat-buat cerita? Kata Abu Jahal, memang betul. Dia kata, orang ramai dah riuh dah, ada yang tepuk kepala, tepuk dahi dan macam-macam lagi. Kata Abu Bakar, kalau betul Muhammad yang kata, bukan setakat itu saja yang boleh aku terima, akan tetapi lebih daripada itu. Kalau Muhammad cerita lebih daripada itu lagi, pergi sampai ke mana pun aku boleh terima. Ini pendirian Abu Bakar As-Siddiq yang sudah punya cukup persediaan untuk menghadapi peristiwa Isra' Mi'raj. Ini yang kita nak contohi, bagaimana Isra' Mi'raj ini diperlakukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama kita telah membahas tentang daripada mana saat permulaan Isra' tadi. Ada yang mengatakan ketika Nabi berada di Hijr Ismail. Hijr Ismail ni kita tahu di sebelah Kaabah, di mana terdapat di sana dalam bentuk lengkungan dikenali dengan Hijr Ismail. Di sana juga terletaknya pancuk emas ataupun dipanggil multazam. Dan ada yang mengatakan Nabi Muhammad ketika mulanya berlaku Isra' tadi, ketika Nabi berada di rumah Ummu Hani, dan di sana Jibril datang bersama dengan Mikail, datang dari arah bumbung. Maknanya dibukanya bumbung rumah tadi dan dimasuk dari arah bumbung, ambil Nabi Muhammad di rumah Ummu Hani, bawa ke Masjidil Haram, dan di sana diperlakukan satu pembedahan, dan akhirnya bila dah siap barulah dibawa Nabi berjalan daripada Baitullahil Haram ataupun daripada Masjidil Haram, melewati perjalanan arah Madinah, dan daripada sana terus menuju ke Baitul Maqdis, iaitu di Masjidil Aqsa. Dan daripada Masjidil Aqsa barulah naik menuju ke Sidratul Muntaha, di atas ataupun setelah melewati 7 lapisan langit. Kita tak tahu yang cerita kepada kita ni Nabi Muhammad, dan Nabi ni seorang manusia yang dipilih oleh Allah. Allah sifatnya bersifat dengan sifat kesempurnaan, maha mengetahui, maha bijaksana, maha berkuasa, dan Allah mampu melakukan apa saja yang dia kehendaki. Dan inilah latar belakang peristiwa Isra' Mi'raj, yang apabila kita mempunyai persediaan yang cukup dari sudut akidahnya, maka kita tidak akan mempersoalkan, asalkan maklumat yang berkenaan dinukilkan kepada kita daripada Nabi Muhammad dengan cara yang betul, ataupun dengan istilah yang selalu kita dengar, dengan sanad yang sahih. Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga para ulama hadis yang lain berganding bahu mengumpul sebanyak mungkin maklumat berkaitan dengan Isra' Mi'raj, dan kemudian dipersembahkan kepada kita melalui riwayat-riwayat yang sahih di samping riwayat-riwayat yang tidak sahih. Yang tidak sahih tidak boleh dijadikan hujjah, kerana pertama sekali dia tidak sahih, dan yang kedua tidak boleh dipertanggungjawabkan kerana tidak cukup kekuatan untuk kita menjadikannya sebagai dalil, sebagai sandaran terhadap maklumat yang terdapat daripada riwayat-riwayat yang tidak sahih.
Adapun riwayat yang sahih ini sudah memadai untuk mendapatkan pengajaran daripada peristiwa Isra' Mi'raj. Antara yang disebut dalam Sahih Bukhari, riwayat Abu Hurairah, riwayat Anas ibn Malik daripada Malik ibn Sa'sa'ah, dan riwayat Ibn Abbas, dan riwayat Jabir ibn Abdullah. Banyak lagi riwayat-riwayat. Dalam Sahih Bukhari sendiri pun tak larat nak baca dah. Dalam Sahih Muslim, dalam kutubus sittah yang lain, banyak daripada hadis-hadis yang sahih. Dan secara umumnya, perkara-perkara yang diberitakan ketika berlakunya peristiwa Isra' Mi'raj ini, perkara-perkara yang di luar kemampuan akal untuk berfikir. Bahkan daripada mulanya lagi, para sahabat Nabi sendiri telah berselisih pendapat sama ada Isra' Mi'raj ini berlaku secara mimpi ataupun secara yaqazah, jaga macam kita sekarang ni. Maknanya perkara ini berlaku bukan mimpi-mimpi, bukan angan-angan, dan bukan sekadar imajinasi, tetapi ini real, memang sebenarnya berlaku. Dan Nabi dalam keadaan jaga, sehingga beberapa perkara yang dijadikan sebagai alasan kenapa kita harus ataupun kita wajib percaya bahawa peristiwa Isra' Mi'raj ini berlaku kepada Nabi Muhammad dalam keadaan jaga. Kalau dalam keadaan mimpi, siapa pun boleh mimpi dan kemudian dia boleh cerita. Tak pelik kalau kita kata dia mimpi terjun daripada tingkat 100 ke, tingkat yang ke-50 ke, jatuh di bawah, tak ada apa-apa pun, mimpi. Siapa pun boleh cerita. Jadi tidak mengejutkan. Yang mengejutkan Abu Jahal tadi kerana perkara ini berlaku secara jaga, secara live. Ini yang mengejutkan. Antara yang mengajukan soalan kepada Nabi Muhammad ketika Abu Jahal jemput mereka untuk bertanya ialah Mut'im ibn Adi. Mut'im ibn Adi ini kemudian yang memeluk Islam, menjadi salah seorang sahabat Nabi yang rapat dengan Nabi. Dia pada mulanya bapa dia nak tunangkan dia dengan Siti Aisyah. Mereka dah setuju. Kemudian bila Nabi bersetuju supaya Khawlah bintu Hawla ataupun Khawlah bintu Tuwait cadang kepada Nabi supaya Nabi berkahwin dengan Siti Aisyah, dengan Saudah binti Zam'ah dan juga Siti Aisyah. Nabi bersetuju dan menerima pelawaan tadi. Akhirnya Khawlah bintu Tuwait ditugaskan untuk meminang Aisyah. Bila Khawlah pergi nak minang, dia perempuan, dia pergi jumpa dengan ibu kepada Aisyah, iaitu Ummu Ruman. Pergi tanya Ummu Ruman untuk meminang Aisyah supaya berkahwin dengan Nabi. Kata Ummu Ruman, dia dengar cerita Abu Bakar dah setuju dengan Adi, bapa kepada Mut'im, untuk mengahwinkan Aisyah dengan Mut'im. Jadi dia tidak boleh membuat satu keputusan yang muktamad. Sebaliknya dicadangkan supaya Khawlah pergi bertemu dengan Abu Bakar. Bila Khawlah pergi bertemu dengan Abu Bakar menceritakan, memang kami dah bersetuju, akan tetapi persetujuan itu hanya di antara kami berdua, mana di antara Abu Bakar dengan Mut'im. Sedangkan yang nak berkahwin tadi anak-anak mereka ni belum tahu apa pun lagi. Aisyah pada ketika itu masih kecil lagi dan Mut'im mungkin lebih berumur daripada Aisyah. Akhirnya mereka juga bersetuju supaya Aisyah dikahwinkan dengan Nabi SAW. Jadi Mut'im ibn Adi inilah tanya kepada Nabi Muhammad sebab dia pernah pergi ke Masjidil Aqsa. Dia tanya kepada Nabi Muhammad,
boleh tolong sifatkan pada kami bagaimana kedudukan Masjidil Aqsa? Kata Nabi pada ketika itu, Nabi berada di mana? Kalau kita lihat Masjidil Haram sekarang ini, di sebelah Hijr Ismail tadi ada kawasan lapang di sebelah tu. Kalau dulunya atau pada satu ketika dulu digunakan tempat itu untuk muazzin melaungkan azan, dan kemudian sekarang ini dipindahkan di sebelah kiri ataupun di sebelah Hijr Al-Aswad. Kalau dulunya sebelah Hijr Ismail. Jadi disitulah di mana Nabi diajukan soalan tentang Masjidil Aqsa. Nabi menyifatkan Masjidil Aqsa satu persatu, sehinggalah pada bentuk-bentuk tertentu daripada sifat Masjidil Aqsa tadi, Nabi menghadapi kesukaran, nak ingat semua tu tak sempat. Jadi Nabi mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia dibantu bagaimana dia boleh menyifatkan Masjidil Aqsa dengan begitu tepat sekali. Dan kata Nabi, Nabi diperlihatkan semula Masjidil Aqsa di depan mata Nabi, sehingga kalau ada sebanyak mana soalan sekalipun berkaitan dengan Masjidil Aqsa, Nabi akan dapat menyifatkannya dengan begitu tepat sekali, lebih daripada orang yang pernah tinggal ataupun pernah berada di sana di Masjidil Aqsa. Jadi ini satu perkara yang ajaib, perkara luar biasa. Kalau kita pun orang bawa pergi jalan tengok waktu malam, balik nak cerita macam mana? Habis sangat kita boleh cerita macam orang buta tengok gajah. Tapi Nabi dia pergi waktu malam, entah waktu tu elektrik ada tak ada, cerah ke gelap ke, wallahu a'lam, tapi satu perkara yang luar biasa. Ini pun kadang-kadang menyentuh perasaan kita. Bolehkah Nabi menyifatkan sampai begitu? Bagaimana tayangan yang Tuhan berikan kepada dia? Dan bukan setakat itu saja Nabi diperlihatkan, Nabi pernah diperlihatkan dunia ni daripada awal hingga ke akhirnya. Dan bukan setakat dunia, gambaran dunia ni saja, tapi melangkaui akhirat. Nabi diperlihatkan dengan syurga neraka pada ketika Nabi berada di mihrab Masjid Nabawi di Madinah. Perkara ni tak pelik. Ini kerja Tuhan. Sebab itulah bila Tuhan nak cerita kat kita, dan manusia yang akan baca, yang akan dengar, yang akan berhadapan dengan peristiwa Isra' Mi'raj ni, mungkin pelbagai bentuk ataupun kemampuan berfikir manusia yang pelbagai ini, ada yang bersikap mudah menerima, ada yang bersikap ingin bertanya, dan ada yang bersikap tunggu dan lihat. Macam-macam cerita, macam-macam ragam manusia. Jadi apapun, Nabi dengan bantuan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, dia bercakap berpandukan wahyu daripada Allah, dapat menyifatkan segala ataupun segala-gala sifat yang berkaitan dengan Masjidil Aqsa dan lainnya. Apapun, setelah Nabi sampai di Masjidil Aqsa, dalam riwayat Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW bersabda, utitu lailata usriya bi iliya biqadhaini min khamrin wa labanin fa akhadhtu al-laban qala Jibril law akhadhta al-khamra la ghawat ummatuk. Jibril kata, sebelum tu Jibril kata, alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrah law akhadhta al khamra laghawat ummatuk. Maksudnya, aku didatangi setelah aku sampai di Masjidil di Ilya pada malam berlakunya Isra' Mi'raj. Ilya di salah satu nama kepada Masjidil Aqsa, setengah kata salah satu nama kepada Baitul Maqdis. Setibanya Nabi di Baitul Maqdis, Nabi dihidangkan dengan 2 mangkuk. Salah satunya berisi arak, salah satu lagi berisi susu.
Nabi ambil susu, Nabi minum. Kata Jibril yang mengiringi Nabi pada ketika itu, Alhamdulillah, Allah memberi petunjuk, memberi hidayat kepada kamu kepada fitrah. Maknanya tindakan Nabi tadi ditafsir, diolah oleh Jibril bahawa itu menunjukkan tindakan Nabi tadi bersesuaian dengan fitrah manusia. Sebaliknya, jika Nabi mengambil mangkuk yang berisi arak, maka kata Jibril akan sesat umat kamu. Makna arak di sesuatu yang bertentangan dengan fitrah dan dia boleh menghancurkan peminum arak ni, termasuklah kita umat Nabi Muhammad ni, kalau minum arak maka hancurlah segala-galanya. Dengan sebab minum arak dia boleh berzina, dengan sebab minum arak dia boleh membunuh, dengan sebab minum arak dia boleh lakukan segala-galanya. Akal akan hilang, tidak ada lagi pertimbangan akal. Akhirnya dia akan melakukan apa saja, sama ada yang baik maupun yang buruk. Jadi ini juga satu perkara yang luar biasa. Dan dalam tempoh masa yang singkat tadi, sempat lagi Nabi menjamah hidangan yang dihidangkan dalam bentuk susu dan arak. Akhirnya Nabi pilih susu. Dan ini salah satu hikmah petunjuk Allah Subhanahu wa taala bahawa umat Nabi Muhammad ni akan ramai yang boleh menerima ajaran Islam yang Nabi bawa, dan tak kurang juga yang tidak menerima. Itulah akibatnya daripada penolakan risalah Islam yang Nabi bawa tadi, akan membawa kepada kehancuran di dunia dan juga di akhirat kelak. Baik, selepas itu barulah Nabi dibawa Mi'raj. Rombongan Nabi tadi terdiri daripada 3: Nabi, Jibril, Mikail, dan satu lagi binatang burak tunggangan. Ada yang mengatakan binatang burak ini, tugas dia hanya bawa Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian daripada situ dia ditambat ataupun ditinggalkan, dan kemudian Nabi bersama dengan Jibril dan Mikail naik ke langit. Mi'raj, naik ke langit. Ada ulama-ulama tafsir cuba analisa kenapa Nabi dibawa daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Aqsa baru dibawa naik ke langit. Kenapa tidak daripada Masjidil Haram terus naik ke langit? Kan ada dalam hadis yang Nabi sebut bahawa Kaabah, kedudukan Kaabah di muka bumi ini, di dunia ini ataupun di bumi ini, berbetulan dengan pintu Baitul Ma'mur yang berada di langit yang ketujuh. Dan selepas Baitul Ma'mur, di sana akan bertemu dengan Sidratul Muntaha, sempadan di antara bawah dengan atas. Sempadan di antara bawah dengan atas. Kita tak tahu dalam dunia moden kita hari ini disebut gravity. Tarikan daya bumi ini dengan tarikan atas tu, dia kalau sempadan, sebelum sampai sempadan tu dia akan jatuh ke bumi. Macam roket 2-3 malam yang lepas daripada Rusia, naik sekat jalan, jatuh balik ke bumi. Jadi kalau selepas Sidratul Muntaha itu bukan jatuh ke bumi, dia jatuh pergi ke sana. Wallahu alam. Kita tak mampu nak berfikir, belum sampai lagi akal manusia berfikir tentang kedudukan sempadan-sempadan yang sedemikian. Bahkan salah satu planet sampai ke hari ini pun pakar-pakar astronomi belum berjumpa, belum bertemu. Dalam kajian mereka belum sampai ke situ. Kita duk baca surah Yasin tu dah lama dah.
'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. Salah satu planet asy-syi'r, asy-syi'ra dalam Quran disebut dalam surah Yasin. Kita dah baca surah Yasin sekian lama dah, tapi kita tak tengok sendirilah. Tapi ilmu berkaitan dengan planet yang berkenaan asy-syi'r, asy-syi'ra ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa, apa ayat selepas tu. Jadi planet asy-syi'r ini pakar-pakar astronomi sampai hari ini dia tak tahu duduk di mana, ukuran jauh kedudukan dia dengan bumi, jauh sejauh mana, besar dia, kemampuan dan bagai-bagai lagi kedudukan. Sampai ke hari ini dia tak tahu. Kita umat Islam dah pun dimaklumkan, tapi kita juga menghadapi ketaksiran. Sepatutnya kita berusaha mengenal pasti ataupun menggali ilmu yang telah dimaklumkan, walaupun secara datarnya, secara mendatar kita hanya dimaklumkan salah satu planet namanya asy-syi'r. Asy-syi'r. Baik. Bila Nabi naik sampai ke Sidratul Muntaha, ada riwayat yang menyebut bahawa binatang burak ini juga ikut bersama perjalanan Nabi daripada Baitul Maqdis, daripada Masjidil Aqsa naik hingga ke Sidratul Muntaha. Apabila tiba ke Sidratul Muntaha, habis perjalanan stesen akhir, Nabi seorang saja dibenar untuk naik menghadap Tuhan. Menghadap Tuhan selepas Arash. Arash ni pun kita tak tahu sampai ke hari ini. Pakar-pakar astronomi tak boleh nak komen apa bentuk Arash. Dalam hadis yang sahih menyebut Arash tadi jika dibandingkan dengan planet bumi bagaikan diletak cincin di tengah padang. Bagaikan diletak cincin di tengah padang. Bumi ini macam cincin, Arash tu macam padang yang luas. Dalam Al-Quran juga menceritakan Arash ni, dia hingga ke hari ini, daripada sejak Tuhan ciptakan Arash hingga ke hari ini, hingga ke hari kiamat, dia hanya ditanggung oleh beberapa petugas dari kalangan malaikat. Kemudian bila tiba hari kiamat ni akan ditambah dengan sekali ganda bilangan yang sedia ada dari sejak dia diciptakan oleh Allah hingga ke hari kiamat. Ini dalam surah Al-Ma'arij. Dalam surah Al-Ma'arij Allah menerangkan di mana kedudukan Arash ni tadi, dia dipikul ataupun dipertanggungjawabkan kepada beberapa orang malaikat, dan kemudian bila tiba hari akhirat, hari kiamat kelak, maka mereka akan dilipat gandakan jumlah bilangan mereka yang dipertanggungjawabkan untuk menanggung Arash. Jadi di sanalah Nabi menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan mendapat perintah awalnya supaya Nabi dan kita umat dia menunaikan salah sehari semalam 50 waktu. Bayangkanlah kalau 50 waktu kita kena semayang sehari semalam 24 jam. Satu kali semayang kita ambil masa 10 minit. 10 minit kali 50 dah jadi 500 minit. Kan? 500 minit. 500 minit berapa jam? Tak sempatlah kita nak pergi ke sawah, nak pergi ke ladang kita, nak berniaga, nak begitu, begini, nak bernikah kahwin sehingga 4 orang isteri. Tak sempat. Kelang kabut kita dibuatnya. Dan dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i ada disebut bahawa Nabi Muhammad ketika naik dari satu lapisan langit ke satu lapisan langit, sehinggalah setiap lapisan langit Nabi diketemukan dengan para anbiya yang terdahulu. Wallahu alam, pertemuan itu secara jaga maupun secara dalam bentuk yang lain, wallahu alam, kita tidak dimaklumkan oleh riwayat-riwayat yang menceritakan tentang hal ini.
Apapun, dalam riwayat An-Nasai ada dinyatakan ketika Nabi melewati salah satu daripada lapisan langit, Nabi diketemukan dengan Nabi Allah Musa. Nabi Muhammad diketemukan dengan Nabi Allah Musa. Bila selesai pertemuan tu, Nabi dibawa lagi untuk naik ke lapisan langit yang berikutnya. Nabi Musa melihat gelagat Nabi Muhammad dengan Jibril dengan rombongan dia melampaui batasan langit di mana Nabi Musa berada. Akhir Nabi Musa menangis. Nabi Musa menangis. Rupanya ada lagi makhluk yang lebih mulia daripada dia, dibawa naik lebih tingkatan langit, lapisan langit yang lebih tinggi lagi. Nabi Musa menangis. Namun demikian, Nabi Musa sempat memberi pesanan kepada Nabi Muhammad supaya apabila diperintahkan dengan sesuatu, mengadulah kepada Tuhan kamu supaya diringankan. Jadi daripada nasihat Nabi Allah Musa yang dimaklumkan kepada kita melalui riwayat An-Nasai dengan sanad yang sahih, Nabi berulang alik daripada pusingan yang pertama, pertemuan yang pertama, Nabi diperintahkan dengan 50 waktu semayang sehari semalam. Kemudian Nabi berulang alik mohon diringankan. Setiap kali Nabi menghadap semula Allah Subhanahu wa taala diringankan 5 waktu, sehinggalah tinggal 5 waktu. Setelah tinggal 5 waktu, Nabi Musa masih menasihatkan Nabi Muhammad supaya naik menghadap Tuhan, minta diringankan lagi. Jadi Nabi tidak bersetuju. Nabi malu. Istahyaitu, kata Nabi, untuk menghadap semula Tuhan, minta diringankan daripada 5 waktu kepada berapa. Nabi bimbang, nanti kot Tuhan cancel semua sekali. Kalau dihapuskan semua sekali, bermakna kita tidak berpeluang untuk bermunajat dengan Tuhan. Kita diberi peluang untuk bermunajat dengan Tuhan sehari semalam 50 kali. Umumnya beranggapan bila dikurangkan 50 jadi 5, ini satu peluang yang baik kepada kita. Tapi sebaliknya, apa yang berlaku sebaliknya, kita dikurangkan daripada peluang menghadap Tuhan secara langsung, direct. Sebab tu dalam hadis Qudsi diriwayatkan Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui hadis Qudsi, setiap kali kita baca Fatihah dalam semayang, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita bermunajat dengan Tuhan, Tuhan akan jawab Hamidani Abdi. Setelah kita kata Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan jawab Majjadani Abdi. Dan sehinggalah kita baca Fatihah tadi dari satu ayat ke satu ayat hinggalah ke akhirnya. Sebab tu bila kita baca Fatihah dalam semayang, jangan baca Fatihah express. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, macam ribut daripada ribut tropika. Baca punya lajunya. Masa mana kita nak berpeluang bermunajat dengan Tuhan, nak dengar jawapan Tuhan, sehingga bila kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan selepas tu Tuhan jawab wa li 'abdi ma sa'al wa li 'abdi ma sa'al, untuk hamba-Ku yang sedang merayu ni, dia mengakui iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikaulah kami sembah, kami beribadat, akan dikaulah kami mohon pertolongan. Jawab Tuhan wali abdi ma sa'al. Sebab tu bila kita kata ihdinas siratal mustaqim, Tuhan terima. Jadi kita terlepas peluang 50 kali, tinggal 5 kali saja. Itu pun bila tinggal 5 kali, dia hanya jadi leban maghrib saja. Sekali saja sehari semalam dia menghadap Tuhan. Itu pun dia tak sedar yang dia menghadap Tuhan tadi, dia baca dalam keadaan tak menentu, dia berdiri dalam keadaan tak menentu, dia pakai pakaian, kadang tak pakai baju. Abu Hanifah diceritakan setiap kali dia nak semayang, ini Abu Hanifah, setiap kali, dia bukan sahabat Nabi Abu Hanifah, dia hanya dikatakan tabi'in. Ada yang kata tak tabi'in pun tidak, tabi'in. Ada dakwaan yang kata dia sempat bertemu dengan 1-2 orang sahabat Nabi termasuk Anas ibn Malik dan lainnya. Tapi wallahu alam,
Apapun Abu Hanifah salah seorang imam yang saleh. Dikatakan setiap kali dia nak semayang, dia akan pakai pakaian yang terbaik yang dimiliki. Dia akan pakai baju yang paling cantik sekali. Kita takut pakai baju payah. Nah, Abu Hanifah dia pakai setiap kali nak semayang, dia akan cari pakaian yang terbaik sekali. Begitulah seterusnya. Jadi kita nak menghadap Tuhan, kita nak bermunajat dengan Tuhan, kita kena beradab, kita kena buat ataupun kita kena lakukan dengan sebaik mungkin, setertib mungkin, sebaik mungkin yang boleh, dalam bentuk bacaan dia, dalam bentuk pergerakan kita, dalam apa bentuk sekalipun. Itulah kadang-kadang Tuhan tu kita sujud dengan menggunakan 7 anggota pada ketika sujud. Tapi masa muda kita boleh, bila main tua sikit dah tak apa nak boleh. 7 anggota dah tak cukup 7 dah, tinggal 6 lagi dah, barangkali tinggal 5 dah, barangkali tinggal kurang daripada itu. Saya dulu kalau duduk tahiyat, saya boleh pacak kaki kanan boleh pacak, tapi tak macam mana. Satu ketika sakit ibu kaki, kuku ibu kaki saya terkeluar, terperluh, orang kata terperluh, masuk dalam lubang di kebun, tersangkut, keluar kuku ke ibu kaki. Saya cuba cabut, tak putus, hampir nak pitam. Kemudian pergi ke klinik cucuk 5 jarum, cucuk nak tarik buang kuku tu. Dia tak mau nak kebas, punya sakit tak kira dah. Depa pakat pegang ada, depa buat cerita, tengah duk sedar-sedar cerita, dia tarik. Sambil tu depa duk jurui, tak cucuk dah, pakai jurui terus dengan ayat kebas. Punya sakit, punya rak kuku. Jadi start daripada situ, nak pacak kaki tak boleh. Dah lama tak pacak, ingat dekat setahun anda tak boleh nak pacak kaki. Lama kelamaan dia jam. Sebab tu kita punya sendi-sendi kita ni, kalau kita tak guna nikmat yang Tuhan bagi, akhirnya nikmat tu akan terbengkalai. Bila terbengkalai, maka rugilah kita untuk menempah saham akhirat kita satu demi satu. Dulu boleh rokok dengan sempurna 100%, sekarang tak ada dah, kurang dah. Barangkali nak ambil 80% pun barangkali kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Begitulah, sikit demi sikit nikmat tadi ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi bila kita sia-siakan nikmat tu, akhirnya kita sendiri yang menyesal, merugikan kita untuk menempah ganjaran demi ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rugilah kita. Alhamdulillah, walaupun kita tidak semayang fardu sehari semalam lebih daripada 5 waktu, ini berlaku ijma' di zaman selepas Nabi wafat, berlaku ijma' di kalangan para sahabat Nabi. Di kalangan para sahabat Nabi secara keseluruhan, ijma' lafzi, ijma' yang dikira bila ingkar terkeluar daripada Islam. Kita hanya diwajibkan oleh Allah semayang sehari semalam 5 waktu, termasuk hari Jumaat yang diwajibkan kepada kita semayang Jumaat. Hari Jumaat juga ada semayang zuhur, tapi oleh kerana kita dah semayang Jumaat, dikira 5 termasuk semayang Jumaat, jadi zuhur tak payah lagi kita buat zuhur. Sama ada lelaki maupun wanita. Orang perempuan yang tidak diwajibkan semayang Jumaat, bila mereka semayang Jumaat pada hari Jumaat, maka mereka tak payah semayang zuhur lagi dah. Tak payah semayang zuhur lagi. Sebab berlaku ijma', kalau kita semayang Jumaat dan semayang zuhur lagi, bermakna kita menyalahi ijma'. Dalam Quran Tuhan sebut, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira.
Jadi kalau sudah sampai kepada kita hukum Allah, hukum Rasul, di mana ijma' salah satu daripada perkara yang dikehendaki dalam Islam, jadi bagi mereka yang menyalahi perkara yang diijma'kan, ijma' ni ada sebahagian daripadanya bersandarkan kepada Al-Quran, bersandarkan kepada sunnah Nabi, ada sebahagian daripadanya hanya bersandarkan pada sunnah Nabi sahaja kerana tidak ada dalam Al-Quran, ada sebahagian daripadanya ijma' bersandarkan kepada qiyas. Macam kes bagaimana kita boleh hukum lemak babi itu juga haram, kulit babi itu juga haram, telinga babi itu juga haram dimakan. Tukang-tukang masak antarabangsa ni, bila dia masak babi, telinga tu yang paling sedap, tapi dia kata rangup. Kalau kita kata orang peminat kaki ayam ni, bila dia pemasak gulai ayam, kaki ayam tu tukang masak yang makan, kaki ayam tu tukang masak yang makan. Begitu juga tukang-tukang masak babi-babi ni, mereka suka makan telinga babi tu yang sangat digemari oleh tukang-tukang masak. Jadi Quran kata hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, diharamkan bangkai, darah dan juga daging babi. Daging babi, telinga masuk daging, kira daging. Lemak dia kira daging, tulang dia kira daging. Sekok babi dari A sampai Z, babi, daging babi. Ini berlaku ijma'. Ijma' tadi hanya bersandarkan kepada qiyas, bukannya bersandarkan kepada Quran maupun hadis Nabi. Dalam Quran dan hadis Nabi tidak disebut dengan jelas tentang kedudukan lemak-lemak babi dan beberapa anggota babi yang lain selain daripada daging. Baik, balik kita kepada Isra' Mi'raj. Kalau naik saja tak turun, kita tak tahu, kita tahu naik saja. Kita nak cerita hala turun ni, biasanya hala turun ni laju, hala naik yang lambat nak sampai, hala turun ni laju, cepat. Nabi turun daripada Sidratul Muntaha, dia tersangkut sikit dengan Nabi Allah Musa, kata setengah riwayat pada lapisan langit yang keempat, wallahu a'lam. Dan kemudian selepas tu bila dah clear 5 waktu, Nabi pun tak nak lagi naik menghadap Tuhan, minta supaya dikurangkan. Nabi lebih bersetuju ataupun lebih bersedia dengan hanya 5 waktu yang difardukan kepada kita, dengan janji Allah melalui hadis Qudusi bahawa 5 waktu yang telah difardukan kepada Nabi Muhammad dan kita umat dia, ini dari segi jumlahnya saja. Adapun dari segi ganjarannya, ini masih kekal 5 sama dengan 50. Itu pun ramai di kalangan kita yang tak cukup 5 satu hari. Yang ni kitalah kena sama-sama pakat memikul tugas dan tanggungjawab untuk menasihati diri kita dan rakan sahabat handai kita, anak beranak kita, supaya sehari semalam dapat menunaikan 5 waktu. Jangan kurang daripada 5 waktu. Jika kurang daripada 5 waktu, pincanglah hidup kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin yang semayang tak cukup sehari semalam 5 waktu. Dan selepas tu Nabi pun turun ke langit yang seterusnya hinggalah sampai ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa ada riwayat yang mengatakan Nabi sempat singgah dan semayang berjamaah bersama dengan para anbiya yang lain. Wallahu a'lam. Ulama-ulama hadis tidak dapat menjelaskan kepada kita sama ada para anbiya yang lain dalam pertemuan Nabi dengan mereka dan semayang berjamaah di Masjidil Aqsa berlaku secara jaga. Nabi memang secara jaga, tetapi para anbiya yang lain, wallahu a'lam, termasuk Nabi Allah Isa yang masih berada di langit, yang masih berada di langit hingga ke hari ini, dan dia akan turun ke bumi ini pada masa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman nanti.
Dan daripada situ Nabi bertolak balik ke Madinah. Dalam perjalanan pulang daripada Masjidil Aqsa ke Madinah, ke Mekah, dalam perjalanan pulang Nabi daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram di Mekah, Nabi diperlihatkan dengan beberapa kumpulan, wallahu alam, kumpulan-kumpulan yang Nabi lihat, adakah kumpulan-kumpulan yang berkenaan sebagai contoh-contohnya saja, ataupun kumpulan-kumpulan yang berkenaan memang sebenarnya kumpulan yang telah ditakdirkan oleh Allah dengan perlakuan-perlakuan yang tertentu, termasuklah yang makan dah kenyang pun masih makan lagi sampai terhoyong hayang, perutnya buncit sebuncit-buncitnya dan kemudian jatuh rebah. Termasuk juga yang berenang dalam sungai dan kemudian dilontarkan dengan batu ke mulut dia. Dan bila Nabi bertanya kepada Jibril beritahu, di kalangan umat kamu yang masa hidup dia di dunia dulu makan harta anak yatim, di akhirat kelak kita kena berenang dalam sungai dan tercungak-cungak, kita nak menyawa, tak menyawa kot hidung lagi dah. Orang berenang dia menyawa kot mulut, tak dan nak menyawa kot hidung. Mulut dilontar dengan batu-batu dalam mulut sehingga luka-luka. Itu gambaran awal yang diberikan pada Nabi di kalangan umat dia. Ada mereka-mereka yang sanggup makan harta-harta anak yatim. Dalam Quran Tuhan sebut innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya mereka makan bara-bara api neraka yang disumbat masuk dalam perut-perut mereka. Ini gambaran tentang mereka yang makan harta anak yatim. Gambaran orang yang menerima amanah, semakin tidak mampu semakin banyak diterimanya. Bagaikan dia mengumpul kayu kayan dan diberkas, dia tak mampu nak angkat, jangan kata nak pikul, nak angkat pun tak mampu. Semakin tak mampu semakin ditambahnya lagi. Bila dia mampu nak angkat, entah sampai bila-bila, entah sampai bila. Ini di kalangan umat Nabi Muhammad yang berperangai sedemikian rupa. Sampailah pada satu kumpulan yang masih dalam perjalanan menuju ke Mekah, dan Nabi menyapa mereka. Bila Nabi menyapa mereka, ada di kalangan rombongan itu tadi yang kenal suara Nabi Muhammad. Lalu dikatakan, ini suara Muhammad, ini suara Muhammad yang mereka dengar. Dan kemudian setibanya Nabi di Mekah, ditanya, bila Nabi cerita tentang kumpulan ni, ditanya bila mereka tu nak sampai. Dan kemudian Nabi beritahu dengan dalam anggaran mereka akan sampai pada sekian-sekian hari dan pada sekian-sekian waktu. Dan bila sampai masa yang berkenaan, orang Mekah pakat keluar nak tengok betul tak cakap Muhammad ni, ada kumpulan yang datang begini-begini ni. Keluar tunggu tak sampai-sampai. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, masa sudah suntuk, matahari hampir jatuh terbenam. Dengan kerana Allah Tuhan tahan matahari, tak bergerak matahari sehinggalah kumpulan tu sampai, membenarkan kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi Muhammad salah satu sifatnya ialah siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq, Nabi dia bercakap benar, cakap Nabi dipandu oleh wahyu, jadi Nabi tidak menyalahi, menyalahi apa yang dia cakap ataupun tidak mendustakan apa yang dikatakan. Dan dalam pada itu pun masih ada yang beriman dan masih ada yang tidak beriman. Jadi berbagai-bagai bukti dan dalil hujah yang Nabi telah kemukakan pada mereka. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Jadi ini sepatutnya memberi pengajaran kepada kita. Janganlah kita jadi macam mereka yang berhati batu, walaupun disenaraikan sekian banyak hujah dan bukti tapi masih tidak dapat menerima. Jadilah kita
seperti mana iman Abu Bakar yang walaupun maklumat tadi hanya sedikit ataupun banyak yang sampai kepada dia daripada Nabi, maka itu adalah satu kebenaran yang tidak diragui lagi tentang kebenarannya. Apapun, mudah-mudahan Allah memberi manfaat daripada apa yang dapat kita sampaikan pada malam ini. Dan malam ni sebagai penutup kuliah kita, Cikgu Saleh minta saya sentuh sedikit tentang Ramadan. Ramadan dijangkakan akan bermula pada sama ada 9 hari bulan ataupun 10 hari bulan Julai. Kita akan tengok anak bulan pada petang 8 hari bulan nanti. Hari apa? Selasa kot. Selasa. Kalau kita nampak anak bulan, Ramadan akan bermula pada hari yang berikutnya. Kalau kita tak nampak, kita akan genapkan jumlah bilangan 30 hari bulan Syaban. Hari ini 24 kot. Hari ini 24. Jadi kita akan mula berpuasa pada hari yang berikutnya. Mudah-mudahan dengan Ramadan yang akan tiba beberapa hari lagi, semoga Allah bagi peluang sekali lagi untuk kita berpuasa. Ramai di kalangan kita tahun lepas sama-sama kita dalam majlis yang sebegini, tapi tahun ini mereka sudah pergi meninggalkan kita. Kita tak tahu sama ada kita pada kali ini kita pula calonnya. Mudah-mudahan Tuhan bagi peluang lagi kepada kita untuk berpuasa pada bulan Ramadan yang akan tiba beberapa hari lagi. Dan anggaplah bulan Ramadan sebagai bulan ibadah, musim kita memperbanyakkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya berpuasa, tetapi selain daripada puasa juga kita boleh tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pastikan amal ibadah yang kita lakukan biarlah mengikut tata cara ibadah sebagaimana yang Nabi Muhammad SAW maklumkan kepada kita. Ini perlu dipastikan. Kalau tidak, maka sia-sia sajalah. Termasuklah yang biasanya diwar-warkan bila dekat nak puasa ni, diedarkan borang baca Quran untuk arwah, satu kepala 10 ringgit. Tak, sekarang ni naik ke? Wallahu alam. Kita di Majlis Fatwa Negeri Perlis minggu lepas kita telah putuskan bahawa amalan yang sedemikian merupakan salah satu amalan bid'ah yang tak patut dilakukan. Kalau kita baca Quran, kita bacalah Quran. Kalau kita teringat sangat kepada mak bapak kita, nenek moyang kita, sahabat andai kita, orang-orang yang tersayang kepada kita semasa hidup mereka dulu, kita doalah banyak-banyak untuk mereka. Kesempatan Ramadan ni, doa kita harap-harapnya Tuhan makbul. Semasa kita berpuasa, kita berdoa kepada Tuhan. Masa kita pada waktu malam Ramadan, kita berdoa kepada Tuhan. Dan banyakkan berdoa, banyakkan beristighfar untuk diri kita dan untuk mereka-mereka yang tersayang, sama ada masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kita banyakkan berdoa. Ini memang clear. Mudah-mudahan amalan yang sedemikian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita beroleh ganjaran yang besar. Satu perkara lagi berkaitan dengan Ramadan juga, sering disebut-sebut penceramahnya, khatib Jumaat, khatib raya pun kadang-kadang disebut. Dia kata Ramadan ni awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqum minan nar. Hadis ni tak sahih. Hadis ni tak sahih. Sangat dhaif. Ada pula yang kita selalu dengar. Dulu kertas tu keluaran Jabatan Agama Islam Pulau Pinang. Lah ni tak tahu. Kononnya setiap malam Ramadan, daripada malam pertama sampai malam yang terakhir,
Kelebihan mengenai semayang tarawih pada setiap malam tadi, kalau malam pertama macam kita semayang dengan Nabi Allah Ibrahim, malam yang kedua macam semayang dengan Nabi Allah Musa, sampailah kepada malam yang ke-30, oh dia atok malam yang ke-29 atok habis semua sekali. Ada kelebihannya macam ni. Ini palsu. Kadang-kadang dalam TV3 pun ada diulang tayang setiap kali tiba Ramadan. Kalaupun dinisbahkan kepada Nabi, ini hadis palsu. Kalau tidak dinisbahkan kepada Nabi, memang bukan agama, bukan sebahagian daripada agama. Kita dikenaki semayang pada malam-malam Ramadan, kita semayang. Dan semayang pada malam Ramadan ini sama ada kita semayang pada awal malam, maknanya lepas semayang Isya kita terus buat, ataupun lepas semayang Isya kita tidur dulu, bangun tengah malam baru kita buat, ambil bahagian tengah malam, ataupun kita ambil bahagian akhir, maknanya sebelum makan sahur kita semayang malam Ramadan. Niat semayang malam Ramadan. Kalaupun nak niat semayang tarawih, boleh, tak ada masalah. Imam An-Nawawi kata semayang tarawih ni dah jadi satu nama bagi semayang malam Ramadan. Kalau kita niat aku nak semayang tarawih, ialah tu. Walaupun sebenarnya perkataan tarawih ni merujuk kepada amalan di luar semayang. Lepas dah bagi salam, Assalamualaikum, rehat saatlah. Habis hilang penat, sambung balik 2 rakaat lagi. Bagi salam 2 rakaat, rehat sekejap lagi. Kali kedua. Dah nak sampai 8 ke, ataupun 11 ke, ataupun 13 ke, ataupun 20 ke, ataupun 36 ke. Ini jumlah-jumlah rakaat yang boleh dilakukan untuk semayang malam-malam Ramadan, ataupun seberapa banyak yang kita mampu. Sebagaimana dalam Al-Quran Tuhan sebut, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Tambah. Ini mengikut kemampuan kita sebanyak mana. Tapi semayang malam ni, sama ada malam Ramadan, malam bukan Ramadan, lebih afdal dilakukan 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, hinggalah kepada yang terakhir, sama ada 1 rakaat 1 salam semayang witir, ataupun 3 rakaat 1 salam ekspres tanpa tahiyat awal. Ini juga boleh dilakukan, dan di samping itu juga saya menasihatkan diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan semua, supaya bila kita masuk Ramadan nanti, anggaplah Ramadan itu Ramadan yang terakhir bagi kita. Walaupun peluang kita barangkali masih ada lagi beberapa Ramadan lagi, tapi bila kita rasa Ramadan ni Ramadan terakhir, kita akan cuba lakukan sebaik mungkin yang boleh. Ini berdasarkan hadis Nabi. Setiap kali Nabi semayang, bila ditanya para sahabat Nabi bagaimana Nabi semayang, kata mereka, Nabi semayang, setiap kali Nabi semayang bagaikan Nabi semayang selamat tinggal. Maknanya itulah yang terakhir. Jadi kita buat amal ibadah, kita pergi buat haji pun sama juga. Kita tak tahu kita boleh pergi lagi ke tidakkah. Barangkali itulah yang pertama, itulah yang terakhir. Begitu juga dengan amal ibadah yang lain. Jadi mudah-mudahan cara yang sedemikian akan memberi keinsafan yang begitu tinggi untuk kita melaksanakan dengan sebaik mungkin berdasarkan ilmu pengetahuan berkaitan dengan ibadah yang berkenaan, supaya ibadah yang kita lakukan keseluruhannya menepati ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Dan rasanya setakat itu saja barangkali muzakarah kita pada malam ni. Saya minta maaf banyak-banyak, mungkin ada salah dan silap ataupun terkasar bahasa dan sebagainya. Saya minta maaf banyak-banyak, dan aqulu qawli hadza
wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari segi jumlahnya, berdasarkan hadis Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah buat sembahyang malam Ramadan ni lebih daripada 8 rakaat. Dalam satu riwayat yang lain tidak lebih daripada 11 rakaat. Maknanya sembahyang malam Ramadan tadi dari segi jumlah rakaatnya 8 rakaat yang Nabi lakukan. Namun demikian dalam Al-Quran, ayat yang saya baca tadi, qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Para ulama mengatakan kalau kita pun nak buat 8 boleh, tak ada masalah. Kalau kita buat 11 termasuk sama ada sembahyang witir 3 rakaat ataupun 1 rakaat witir dan 2 rakaat lagi ba'diyah Isya, ataupun 13 rakaat, maknanya termasuk 2 rakaat ba'diyah Isya dan kemudian 8 rakaat qiyam Ramadan dan 2 rakaat muqaddimah witir, 1 rakaat witir, jumlahnya 13. Ataupun nak dilakukan lebih daripada itu, yang lebih ini terpulang, tidak ada hadnya tu, tidak ada had jumlahnya tu. Semasa zaman Imam Malik ni tabi'in. Zaman Imam Malik di Madinah dengan jamaah umat Islam di Madinah, mereka lakukan sembahyang malam Ramadan sebanyak 36 rakaat. 36 rakaat. Manakala di Mekah pada ketika itu di bawah pimpinan Sufyan ibn Uyainah, mereka melakukan sebanyak 20 rakaat. 20 rakaat. Bila ditanya kepada Imam Malik, apa kata Imam Malik? Orang Mekah sembahyang 20 rakaat. Mereka setiap kali mereka sembahyang, Kaabah ada depan mereka, mereka dapat tengok Kaabah. Dalam hadis, kalau kita sembahyang di mana-mana tempat yang kita boleh nampak Kaabah, pemandangan kita naklah dihalangkan ke Kaabah. Kalau kita sembahyang di mana-mana tempat yang tidak dapat melihat Kaabah, maka pemandangan kita dihalangkan ke tempat sujud kita. Jadi kelebihan Kaabah tadi, bila sembahyang di Masjidil Haram, orang Mekah boleh tengok Kaabah. Mereka buat 20 pun okey. Kita di Madinah, kita tak dapat lihat Kaabah, kita buat 36 rakaat. Banyak dari segi jumlah, tapi ganjaran pahala Allah saja yang maha mengetahui. Allah saja yang maha bijaksana menentukan ganjaran pahala. Sebab tu 8 rakaat Nabi itu kalau nak dibandingkan dengan 20 kita, 8 tu lebih banyak daripada 20 sebenarnya. Ayat-ayat yang dibaca, ayat-ayat yang panjang-panjang, beberapa juzuk daripada Al-Quran. Ada yang menyebut Nabi sering menjadi pilihan Nabi dalam bacaan sembahyang malam Ramadan ialah surah-surah yang mengandungi lebih daripada 200 ayat. 200 ayat, al-mi'atain. Jadi wallahu a'lam, mutu persembahan sembahyang kita tadi, kita ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita hanya dapat menghitung jumlah rakaatnya sahaja. Jadi apapun, dalam hadis Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyang yang mencontohi sembahyang Nabi, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Bukan saja dilihat dari segi jumlah rakaatnya, tapi juga perlu dilihat dari segenap segi untuk menjadi contoh teladan kepada kita. Namun demikian, lebih daripada 8 masih boleh dilakukan berdasarkan kepada ayat yang saya sebut tadi dalam surah, kalau tak silap dalam surah apa? Qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan, dalam surah Al-Ma'arij. Dalam surah Al-Muzammil, dalam surah Al-Muzammil, qumil laila illa qalila, bangunlah
pada waktu malam tadi, melainkan sedikitnya saja. Mana kita gunakan waktu malam tadi untuk semayang, melainkan sedikit saja digunakan untuk tidur. Nisfahu, separuh daripadanya. Awinqus minhu qalilan, ataupun kurang daripada separuh, boleh juga. Au zid alaih, ataupun tambah lebih dari separuh. Zid alaih warattilil qur'ana tartila, dan bacalah ayat-ayat Quran dengan secara tartil. Baca secara tartil ni, baca dengan cara yang betul, maknanya harakat-harakat dan makhraj huruf tadi dijaga dengan baik secara tajwid, dengan hukum hakam tajwid yang diambil kira dalam bacaan kita. Jadi mudah-mudahan walaupun jumlah rakaat nampak sikit, tapi sebenarnya lebih banyak dan lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبي الرحمة والرضوان وعلى آله وأصحابه أولي العلم والعرفان. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وحكمتك. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. يا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. يا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.